Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم وجعل شرورهم على نحورهم وجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan yang menciptakan kita dan yang menciptakan segala-gala. Sama-sama kita boleh berjumpa pula dalam ruangan pengajian pagi kita sebagai biasa dengan kehendak Allah Jalla Jalaluh. Pada pagi yang mulia ini kita akan sambung pengajian kita daripada surah Syura, iaitu kita akan mula pada ayat yang ke-39 biiznillahi ta'ala pada pagi ini. Tetapi saya nak bawa sikit kesimpulan dan kaitan di antara ayat yang ke-39 dan ayat yang ke atas itu sikit. Ayat yang ke-38 itulah utamanya. Yakni ayat yang ke-38 dan 37 dan 36, 35 kita telah dengar dah apakah isi kandungan apa ayat hak Tuhan nak royak kepada kita, kita dengar, kita tadabbur, kita boleh ambil pengajaran, ambil cara memikir, kita pohon kepada Allah supaya kita itu boleh pakat beramalkan dengan
keratan-keratan ayat-ayat yang kita telah dengar itu. Jadi ayat yang atas tadi itu Tuhan royaklah kepada kita. Kata setara mana pun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita daripada nikmat hak dunia ni, perkara tadi itu tak kekal sama kita sama sekali. Perkara tu tak akan kekal dengan kita sama sekali. Hingga nyawa kita yang ada di diri kita dan kita kasih sekali lah. Nisbah bagi manusia tu, nyawa dia kasih, dia tak akan kekal juga. Tubuh badan yang dia kasih pun dia tak kekal juga. Apatah lagi daripada perkara-perkara yang luar daripada tu. Maka dengan sebab dunia itu hakikat dia macam itu, Allahu Jalla Jalaluh pun royak kepada kita kata, proseslah dunia tu jadi kebajikan supaya kebajikan itu jadi kekal abadi sertamu. Kerana roh manusia kita ni ia akan kekal dengan kehendak kita, dengan izin ni Allah Subhanahu wa ta'ala, ia tak binasa. Maka roh tadi itu ia ada makannya dia dan benda yang pedah bagi diri dia. Dan semua amalan yang kita buat, walaupun benda tu nisbah bagi diri kita semasa kita duduk dunia, benda tu adalah amalan yang ghaibiyah, perkara yang gaib, yang kita senantiasa berimej dengan dia dan kita senantiasa tahukan dia dengan sebab kita berimej kepada benda yang gaib. Dengan sebab itu Allah Ta'ala kata benda di sisi Allah, mana kata kita buat proses urusan dunia ni jadi pahala di sisi Allah Ta'ala, dia tu lebih baik dan lebih kekal. Bagi mereka-mereka yang beriman dan bagi mereka-mereka yang bertawakal di atas Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal di atas nak taat kepada Allah, tawakal di atas nak patuh pasti kepada perintah Allah Ta'ala sama ada suruh ataupun larang. Itu adalah khulasah dengan cara sekali lalu ayat yang ke-36 yang kita telah dengar. Ayat 37 pun tak lebih, tak keluar daripada tu. Iaitu mereka yang menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar dan daripada perkara-perkara yang keji. Dan apabila mereka itu marah, mereka itu senantiasa ada lagi lah nak berinya maaf kepada orang yang salah. Ini inti besar sekali kita hidup di atas dunia ni. Kerana dunia ni dia tak lepas daripada percobaan dan pertemuan di antara satu sama lain. Yang nak menjadi sebabkan hati itu terluka. Sama ada dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan gerak-geri, dengan suasana dan sebagainya. Membawa pada manusia ni tak puas hati setengah di atas setengah. Pastilah kita, Tuhan nak royak kepada kita, kata kita kena ada juga sifat al-af, sifat maaf. Lagu mana hak Allah Subhanahu wa ta'ala nak royak kepada kita ni insya-Allah ayat 39 tu kita boleh tengok dengan cara jelas. Tuhan nak royak dunia ni pasal dia. Dunia yang kita duduk ni tak boleh nak lari daripada perkara tersebut. Tak ada manusia yang nak boleh lepas diri daripada perkara tersebut, walaupun orang mana-mana pun. Bangsa, bahasa mana-mana pun tak boleh nak terlepas diri daripada hak Allah Ta'ala royak. Dengan sebab itu, marilah kita pakat dengar Tuhan kita. Bukan dengar orang tu, bukan dengar orang ni, bukan dengar penceramah tu, tok guru ni, dah. Hak ia duk royak tadi itu daripada Tuhan kita. Kita cuba gunakan akal fikiran kita
supaya kita nak memahami kan apa hak Tuhan nak royak kepada kita. Masalah beragama bukan masalah kita nak sedak dengar saja, bukan. Bahkan kita nak ambilnya masalah agama ni mari pakar dalam hidup kita. Supaya nak kita berjaya, pasti kita kena jalan sebagaimana Tuhan royak. Tuhan nak royak kita itu jaya. Tuhan nak royak kita itu dapat kemuliaan. Nak dapatnya kemenangan. Najah kita daripada api neraka dan kesusahan yang kekal abadi. Maka semua tadi itu, hak Tuhan royak tadi itu, apabila ada salah, pasti kita kena beri maaf dan sebagainya. Orang hak boleh buat amal dengan perkara tersebut tadi itu, mereka yang istijabah. Orang yang memperkenalkan, makna orang yang ucap, terima daripada nasihat, daripada wasiat, daripada tunjuk ke Tuhan dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat dia senantiasa orang yang bersemaya, orang yang semaya tak tinggal. Urusan di sisi mereka bukan mereka itu potongkan dengan tidak adanya musyarak di antara satu sama lain. Di sini kalau kita nak masuk sedikit daripada kisah yang kita dengar daripada beberapa orang-orang yang siqah, daripada kisah Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz Nikmat rahimahullahu ta'ala. Dia ni orang duk katalah ke dia, kata apakah Tok Guru ni apabila masuk musyarak tu musyarak lah, tetapi terkadang ia tak pakai setengah-setengah daripada apa yang musyarak mari. Dia pakai pendapat dia. Setengah daripada manusia dia kira kata ini adalah kekurangan. Tapi apabila kita tilik sungguh kepada hakikat ayat Al-Quranul Karim dan tunjuk ke wahyu Allah Jalla Jalaluh, sikap ketua yang kena duduk macam ni. Bukan makna kita jadi ketua kita tak pandai nak kira. Ketua pasti kita royak dah kena ada ilmu pengetahuan, kena ada pengalaman, kena ada keberanian, kena ada keikhlasan, kena ada amanah, kena adanya cara mikir yang cermelang. Dengan sebab itu masuk musyaraknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang lain pun begitulah. Lepas daripada Nabi wafat tu, Tok Guru kita hak kita sebut tadi tu berjala jugalah. Jadi dia tengok, dia buat kesimpulan perkara yang dia elok nak ikut, dia ikut. Bukan makna jadi pak turut, bukan. Dengan sebab tu Tuhan kata wasyawirhum fil amr fa idza azamta, syaratkan oleh kamu akan mereka itu. Syarat kamu akan mereka itu. So syarat. Suruh tanya bicara gitu, bicara gini fil amr, tentang urusan hak kita nak buat kerja. Tetapi apabila setelah daripada kesimpulan, setelah daripada kita dengar pihak tu dan pihak ni yang ada di bawah kata kita, fa iza azamta, Tuhan tak kata fa iza azamtum. Fa iza azamta, maka apabila engkau ketua, anta di situ iaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa iza azamta, maka apabila mung tu jazam, fatawakkal ala Allah. Keputusan hak menapak lagu mana, maka hendaklah mung itu tawakal di atas Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap ketua. Kita kena ada pendirian yang tegah. Orang jadi ketua ni bukan makna kata dia tengok benda depan dia sejam dan 2 jam dak, dia nampak berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kemajuan bagi ummah, bagi agama, dia nampak.
Bukan makna kata dia tengok dekat-dekat seperti orang biasa. Tak, tu sikap orang jadi ketua. Dengan sebab itu, orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kurnia seumpama tadi itu, dia lebih daripada orang-orang yang lain. Yang tak boleh kita itu nak boleh bertandingkan dengan dia. Dengan sebab itu, kita sebagai orang Islam kena faham akan ini. Masalah kata kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri, kita itu kena pakat sokong. Kalau dia beri kepada mana-mana, kita pakat sokong. Buailah sifat hasad dengki, sifat tak puas hati, sifat dendam dan sebagainya. Benda itu tak akan dapat manfaat apa-apa pun kita. Bahkan kita akan dapat pula kemudaratan yang berbagai-bagai kemudaratan hak Tuhan nak cubakan kita. Dengan sebab itu, dia pun musyarak tu sifat dia tu. Musyarak bainahum, dan di antara perkara yang mereka itu Tuhan kurniakan daripada barang-barang yang Tuhan kurniakan kepada mereka, mereka buat lagu mana? Mereka itu yunfiqun, mengkurniakan kepada jalanan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana menunaikan hak terhadap jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah daripada tu, Tuhan nak ayat kata ayat 39 ni. Ayat 39 ni sebagai ayat yang nak royak sikap seseorang hak jadi ketua apabila mengikut rakyat dia. Orang ada orang kata dia salah dengan dia. Dia nak buat lah mana? Nak buat lagu mana? Cuba kita perhati sini molek. Kita nak jadi ketua, nak jadi pemimpin, nak jadinya orang yang jadi kaki depan, pasti kena ambil ayat yang ke-39 ni guna. Barulah berjaya kita hidup. Barulah mengatasi cara kita itu nak bawanya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita perhati. Dia kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza asabahumul baghyu walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Maksudnya, cuba kita tengok maksud sedikit insya-Allah taala. Yakni cuba kita tengok maksud hak Tuhan nak wayakkan kepada kita. Katakan dan bagi orang-orang yang apabila ditimpakan kezaliman, orang yang dikena zalim, orang yang apa? Orang yang dikena zalim. Kena tipu, kena zalim kok orang, kena buat kok orang lah kalau kita kecek mudah-mudahnya. Zalim ni makna kata kita tak dapat hak kita sesuai dengan benda hak kita sesuai kena dapat. Lagu mana? Dan bagi orang-orang yang apabila ditimpa kezaliman, mereka membalas. Mereka membalas ni makna kan? Hum yang tasirun. Makna kata dalam Islam kita buka peluang. Nak kita balas kezaliman, klik kepada orang yang zalim terhadap kita. Akan tetapi, di dalam ahli tafsir, di dalam tafsir para ulama kita, dia ayat gini. Sebab itulah apabila kita kembali klik pada ahli dia, kita akan nampak inti apakah ajaran Allah Subhanahu Wa Taala hak Tuhan ayat di sini. Dia kata wallazina idza asabahumul baghyu hum yantasirun, tu makna kan? Makna kata pada diri seseorang muslim ataupun kumpulan orang-orang muslimin maksudnya, dia tu ada kekuatan nak mengatasi terhadap mereka yang zalim terhadap dia dan mereka yang menyanyai terhadap dia. Mereka itu bukan tak kuasa nak balaskan apa yang mereka itu pasti kena balas ataupun sesuai kena balas. Tetapi bahkan dia tadi itu beri maaf. Allah orang kuasa
nak balas ke zalimi yang orang zalim kepada dia. Orang zalim kepada dia, tapi dia itu maaf kepada orang yang zalim kepada dia, tak kala dia itu ada kuasa nak mengambil hak dia terhadap orang hak zalim dia. Ini Allahu Jalla Jalaluh sebut dalam Quran ini terhadap maqamul afu. Makna kata pangkat kelebihan orang yang maaf kepada seseorang yang salah apabila dia tu kuasa nak tindak ke balas terhadap orang yang buat salah dengan dia. Sebab tu katanya ulama, bukan makna kata orang yang maaf kepada orang salah terhadap hak dia tu orang bodoh. Dia tu orang tak ada akal fikiran. Dia orang tak, bukan makna tak orang tak ada dengan keadaan, bukan. Cuba kita tengok ulama kita bawa data di sini. Tak kala Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ni salah satu daripada nabi-nabi Allahu Jalla Jalaluh. Dia adalah anak bagi Nabi Yaqub. Tak kala dia ni mimpi. Nampaknya sebelah utara tadi itu serta matahari dan bulan sujud kepada dia. Lalu dia kata, mimpi pelik malam ni. Mimpi pelik benar malam ni. Gapo Tuhan nak royak? Sebab mimpi bagi para nabi ni menepati wahyu Allah Subhanahu wa taala. Masa tu Yaqub dah ada lagi. Dia pun royak kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Kata, ya abati, hei ayah, aku ni nampak semalam dalam mimpi perkara yang pelik. Coba ayah dengar sikit. Ayah nak kata gana terhadap apa yang saya mimpi semalam ni. Lalu Yaqub dia pun Nabi juga. Setelah dia dengar Nabi Yusuf royak kepada dia, kata dia mimpi nampaknya perkara tersebut tadi, dia kata, ya bunayya la takhsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Hei anak, hei awal, ayah nak royak satu patah kepada mung. Mung jangan sama sekali nah royakkan mimpi hak mung nampak semalam ni, hak mung royak kepada ayah ni kepada saudara-saudara mung, jangan royak. Takut mung tu kena buat angkara, kena buat fitnah dan sebagainya. Walau ia tak royak, akan tetapi berlaku juga dengan kehendak Allah Ta'ala dan izinnya Tuhan perkara tersebut. Jadi juga siapakah kena buat angkara, siapakah kena halau tubik daripada keluarga, mari duduk di negara seorang diri. Tak ada siapa dia kenal, tak ada adik-beradik, tidak ada ibu bapa, tidak ada keluarga. Bawa diri masing-masing, bawa diri seorang diri, asing diri dia daripada keluarga. Tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan janji kata, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Tidaklah rancangan yang dirancangkan oleh orang yang tak bagus, tak baik, malaikat makan dirinya sendiri. Benda ni Tuhan janji tetap dan benar. Kesimpulan dengan cara ringkas, akhir sekali orang yang buatkan rancangan buruk tadi menghalangkan
Yusuf alaihissalam daripada keluarga, dia sendiri kena mari tupai bayangnya Yusuf alaihissalam. Apabila Yusuf alaihissalam itu jadi lebih, dia mari tupai Yusuf. Apabila mari tupai Yusuf, dia tengok kepada muka Yusuf alaihissalam, kata dia ni adalah orang yang salah. Berasa salah timbul mari dalam hati. Yusuf masa tu adalah orang yang kuasa, orang yang hebat, orang yang adanya muka dalam masyarakat, orang yang ada segala-gala nikmat di tangan dia. Dia kuasa sama sekali nak buatkan apakah tindakan balik terhadap orang yang buat zalim terhadap dia. Dia ada hak nak zalim balas balik. Bukan nak zalim, mana nak balas balik terhadap orang yang buat tak molek dengan dia. Tetapi pendirian yang baik, hak Tuhan sebut di dalam Quran, siapakah kita ni boleh dengar dan lagak akan kekal siapakah hari kiamat nanti. Yusuf jawab lagu mana terhadap saudara dia? Yusuf ni jawab lagu mana terhadap saudara dia? Yusuf jawab kata, La tathriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. La tathriba alaikumul yawm. Hei saudara aku, hari ni aku tak nak kata gapo kepadamu. Aku tak mau nak cela gapo terhadapmu. Tak nak kecek huduh terhadapmu. Al-yawm di situ makna mana? Mana hari perjumpaan di antara adik-beradik dia awak zalim terhadap dia dengan Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Yusuf itu ada kuasa nak tindak ke balik. Tapi dia kata la tathriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum. Pohon Allah Ta'ala mengampunlah dosamu salah dulu. Allah tengok hati. Apakah hati seseorang yang Tuhan sebut dalam Quran sebagai contoh bagi manusia? Hati beri maaf kepada orang. Hati yang luas. Hati yang terbuka. Hati yang penuh kasih sayang, penuh dengan siabelah, penuh dengan rahmah, penuh dengan redha terhadap qada-qada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak adanya dalam itu hasad, tidak ada dalam itu dendam, tidak ada dalam itu takabur dan sebagainya. La tathriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum. Allah Ta'ala ampunkan bagi kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Sedangkan ia Allah Ta'ala itu bersangatan beri maaf terhadap orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak beri maaf. Allah Ta'ala nak merahmat. Arhamur rahimin makna serahmat-rahmat. Tak ada dan nak tanding dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dia itu kuasa di atas nak tindak ke balik, nak balaskan kejahatan yang adik-beradik dia itu buat. Alangkah baik kita sebagai manusia yang ada pertemuan, ada balah, ada tak tegar, ada masai muka, ada silap hati gitu dan gini dalam hidup dunia yang pendek ini, dunia yang tak kekal ini. Alangkah baik kita maaf kepada adik-beradik kita, maaf kepada orang Tuhan kita yang salah dengan kita, sebagaimana Nabi Yusuf itu buat terhadap saudara dia. Kita nak gapo sangat kita hidup pada dunia ni? Kalau kita keras setara mana hati pun, dunia ni star saja. Gapo yang kita dapat? Kalau kita beri maaf kepada saudara kita, apa kita ruginya? Apa kita rugi? Apanya kita itu dapat kemudarat teh? Tidak. Beri maaf kepada saudara. Beri maaf kepada orang salah dengan kita. Bukakan hati sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ni kalau nak tanding, jangok sekali. Rupa dia jangok, hati dia jangok pula. Bukan mana rupa sekadar rupa sedak tengok, tapi hati Allah lebih daripada perkara yang muftaris lagi.
Lebih pada rima, lebih pada singa lagi. Bukan lagu tu. Sebab tu tiap-tiap mereka yang bersikap lagu ning Allah Subhanahu wa taala ni sangat rahmat kepada dia. Jangan kita kasarkan hati kita dengan manusia. Jangan kita gunanya lafaz yang kasar terhadap manusia. Kalau kena ke orang biasa, tak ada iman, tak ada akhirat, tak tahu hakikat dunia, ambil aku pergi bubuh dalam telaga, jual aku dan sebagainya, gitu dan gini, hanya dendam habis hawa. Maka hak Tuhan dok royak ni, kisah Rasul ni kisah Nabi-Nabi ni, nak kita ikut. Jangan kita faham sebagaimana setengah-setengah orang dok faham kata, tak apalah tu Nabi. Nabi ni adalah qudwah bagi kita. Apa makna qudwah? Maknanya contoh tauladan bagi kita. Bukan makna kata Nabi kan Nabi lah, aku bukan Nabi. Tak, bukan lagu tu. Ya royak nawi kita ikut, royak nawi kita pakai. Itu maksud kata wa idza wallazina idza asabahumul bagh hum yantasirun. Kuasa nak ambil tindak ke, hak ni hal lebih. Kalau kita lemah daripada kita nak ambil tindak ke, hak tu tak ada lebih mana. Hak ni kita kuasa nak ambil tindak ke. Tapi kita beri maaf juga kepada orang yang buat silap salah dengan kita. Juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita alaihi salatu wassalam, beri maaf juga daripada 80 orang yang silap dengan dia. Silap hari peperangan Uhud tadi itu, silap dengan dia. Turun daripada daripada bukit. Siapakah Allah lagu mana, siapakah 12 orang sahaja yang tetap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis sahih Bukhari, Yaumil Uhud, hari peperangan Uhud. Hak lain lagi, seolah kata dia tadi itu tergelak mata. Walaupun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa nak ambil tindak ke terhadap mereka itu. Tapi Nabi beri maaf kepada mereka. Beri maaf. Bukakan hati. Senyum. Dalam arti kata, nak letakkan lagu mana. Kerana dunia ni gapo sangatnya. Dunia ni kita mari kerana kita nak buat baik. Nak menghasilkan kebajikan. Nak dapat kemenangan akhirat. Bukan makna kata kita buat kerana semata-mata dunia. Itu bukan. Juga Nabi beri maaf kepada beberapa orang lagi. Seorang nama ni, iaitu nama Ghawrath bin Haris. Ghawrath bin Haris ni salah satu daripada orang yang niat nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat nak bunuh dia. Tak kalau Nabi tu duk tidur bawah pokok kayu pada satu hari, sebagaimana adalah hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ibn Hisham di dalam Sirah An-Nabawiyah, dan Imam Bukhari pun ambil tak dalam kitab Al-Maghazi dia, dalam sahih dia. Imam Muslim, Imam Ahmad sebut lah. Tapi kita nak buat khulasah, buat kesimpulan. Apabila dia tu ambil pedang tu, seolah kata nak buat turun di atas muka Nabi, jadi bayar tadi itu jadi telitah di atas mata Nabi. Dalam keadaan Nabi itu duk tidur, Nabi pegang kayu, potongkan. Seolah kata tukar Nabi ni, potongkan tangan dia. Tubik jatuhnya pedang daripada tangan Ghawrath anak Haris. Apabila dipegangkan dia mari, ditakapkan dia mari, letak depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun pegang pedang semula di tangan dia. Ambil daripada, jatuh dah pedang daripada tangan dia, Nabi pegang pedang tu lah di tangan Nabi. Nabi kata, "Mu buat apa lagu ni? Buat apa boleh buat lagu ni? Kok mana?" Lalu dia kata, "Aku buat lagu ni terpaksa. Kerana orang ni suruhkan aku dan sebagainya."
Nabi kata kalau gitu tak apalah, aku maaf. Tengok hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mana orang maaf ke orang ni orang bodoh, bukan. Karena dia tahu hakikat pangkat orang maaf tadi itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia tak akan boleh duduk sama sekali kalau tidak ada maaf-memaaf. Tak boleh. Keluarga tak akan jadi bahagia kalau tidak ada maaf-memaaf. Pada dengan isteri suami pun pada dah. Kalau tak ada maaf-memaaf, hancur. Keluarga, masyarakat, wilayah, gapo apa kata lagi. Semua kena ada maaf-memaaf. Ni cara hak dalam Islam kita duk royak gitu. Juga Nabi maaf kepada Labid anak A'sam yang mensihirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi maaf juga. Nabi tak ada mengepek pun dia serta dia tu kuasa. Lalu orang tanya kata, "Awak apa muat lagu ni ya?" Kerana aku nak cuba tengok sihir mung. Kata kalau mung tu rasa sungguh nasjah sihirku tak mudarat gapo-gapo. Nabi tanya sebab. Ya apa royak sebab. Setelah Nabi dengar sebab, Nabi wi maaf. Allah. Kita kata makam ni, tepat ni, bukan mudahlah kita nak boleh bawa diri kita. Bukan mudah kita nak bawa sini. Lalu orang tanya kita kata, Tok Guru, kalaulah kita wi maaf tadi, orang tu dia tak berasa kata kita buat baik dengan dia. Bahkan dia tak mau nak ubah diri dia. Dia senantiasa nak buat benda hak salah situ. Orang wi maaf dah, tak khabar. Tak ada rasa tak ada kesedaran. Tidak ada hati, tidak ada fikiran, tidak ada perasaan. Bagaimana Tok Guru? Ya, ada dalam masyarakat orang umpama tu. Orang yang kita buat baik tetapi tak dapat kebaikan. Ini kalau kita nak tengok dengan lapisan mudah-mudah, mana kata kita buat tadi itu kita kira kepada diri dia. Hak mula-mula sekali. Sebab tu soalan itu timbul mari. Kalau kita buat semata-mata mula sekali niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita tak tanya soalan itu. Tetapi Allahu Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh, dia beri jaminan kepada kita. Kata apabila orang itu buat salah, hamba dia yang baik tadi itu beri maaf kepada dia, beri ampunlah, halawi tak apa, dengan senyum, dengan tak mengepek, dengan tak kata, dengan tak cucur, dengan taknya cicur dan sebagainya, katalah berbagai-bagai bahasa. Sedangkan dia kuasa, apa dia tak kuasa kan? Dia ni adalah orang yang pegang jawatan kuasa, ada kuasa di tangan. Tak kira kata dia tu rasul ke, ketua ke, guru ke, ibu bapa ke, pemimpin ke, katalah. Dia ada kuasa. Nak kata, nak mengepek, nak cucur, nak marah, nak apa, tapi dia senyap. Dia tak kata. Dia wi maaf. Tetapi orang yang kena wi maaf daripada makhluk Allah Ta'ala, daripada hamba Allah Ta'ala tu tak terima maaf daripada Allah Ta'ala hak Tuhan suruh buat. Seolah kata senantiasa dia duk lagu tu. Tak ada kesedaran, tak ada perasaan, tidak ada hati, tidak ada fikiran dan sebagainya. Lalu Allah Ta'ala royak dalam Quran ni, hak dalam hak kita nak baca ni, ayat ni takut sekali. Takut sekali. Ya tipu sungguh. Hak ni Tuhan jamin. Hak ni hak kita takut. Hak Tuhan duk royak dalam Quran. Katakan no. Tengok. Ni orang pengen kata ayat yang kita itu kena menyelamatkan diri daripadanya. Tuhan widah kebaikan kepada kita kena sedar. Sebab orang buat baik kepada kita itu bukan yang nak buat baik dengan semata-mata dia tak, bahkan dia tadi itu gapo nama, dia buat kerana Allah Subhanahu wa taala suruh dia buat.
Maka terimalah kebaikan orang buat baik dengan sebab Tuhan suruh. Wirasa kata, jangan kita tak orang tu kita buatlah setara mana terhadap dia pun, lagu mana sekalipun kita maaf ke dia, ya mudah namun dia tak cidik mana. Jangan kira lagu tu. Ni ayat hak Tuhan, ayat yang ke-40. Ni Tuhan nak royak kepada kita. Jangan kita kira lagu tu. Kita kira lagu tu ni ayat hak Tuhan jamin kepada hamba dia hak bagus tadi itu. Tuhan katakan saya nak baca seseria. Wasa ngeri ayat ni. Dan kita tengok apa yang berlaku sungguh. Dengan mata kepala baca dalam sejarah pun lagu ni. Lagu mana? Tuhan kata wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ni hak takut. Dan balasan kejahatan, lagu mana Tuhan nak ayat? Sedang balasan orang satu kejahatan adalah satu kejahatan yang sebandingnya. Ni hak takut. Ulama tafsir banyak, tetapi hak yang berasa cocok dengan maksud dan murad Allah Jalla Jalaluh, mana ayat ni Tuhan jamin. Jamin kata orang jahat Tuhan nak balas jahat. Allah, ni hak takut. Orang baik sebaliknya, orang baik Tuhan nak balas baik. Maknanya kita buat baik kepada orang tak nampak kebaikan dengan sebab kata sebab jiwa dia tu bukan orang baik, bukan orang molek. Maka jiwa umpama tu Tuhan sendiri nak royak kata orang pesemung ni aku sendiri nak balas. Ni hak takut. Ni hak bimbang sekali. Kita duk kata apabila orang buat baik kepada kita, kita buatlah jahat kepada dia lagu mana pun, tak ada mengapa, tak ada mudarat ke apa. Tak. Saya kata, mung kalau jahat, aku sendiri nak balas jahat. Allah takutnya ni. Balas jahat lagu mana? Banyak ulama tafsir pula. Balas di dunia ni, kena tipu, balas petaka, kena menyakit, kena kesusahan, kena tu, kena ni. Akhirat esok, lain pula. Sebab masalah zalim dalam Islam kita tak aku. Az-zulmu dalam Islam kita tak aku. Zalim tak aku. Hingga Allah Jalla Jalaluh dia sendiri pun mengharat di atas diri dia zalim. Sebab tu manusia tak ada perkara yang direct naik kepada Allah Ta'ala nak lebih daripada doa orang kena zalim, tak ada. Takut. Sebab tu Nabi kata dalam hadis sahih, ittaqu da'watal mazlum. Takut olehmu akan doa orang kena zalim. Kerana tidak ada perantara di antara doa orang kena zalim dengan orang kena zalim tadi tu, di antara Tuhan dia tak ada. Katanya ulama, kalaulah orang kafir sendiri pun, jikalau dia itu mengadu kepada Allah Ta'ala kata dia itu kena zalim, nascaya Allah Ta'ala tolong juga dia. Tolong di atas apa? Tolong di atas apa? Tolong di atas kekufuran dia? Tak. Bukan tolong di atas Tuhan tu suka pada kekufuran dia? Tak. Tapi Tuhan tolong suka di atas keadilan. Tuhan suka berlaku adil. Walaupun ia kafir, tetapi ia kena zalim, ia mengadu ke Tuhan, kena. Dengan sebab itu wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, ini ayat jamin bagi mereka yang buat baik akan dapat baik. Mereka yang buat jahat akan dapat jahat. Hei manusia, beringat duduk kes ini. Jangan buat mudah-mudah. Orang buat baik, kita balas baik. Kalau tak ada benda nak baik, tak ada benda dah nak balas kebaikan, katalah sepatah Nabi kata, jazakallahu khair. Jazakallahu khaira. Sepatah tu. Pohon Allah Ta'ala balas kebaikan kepadamu. Sebagai kebaikan yang baik. Sepatah. Berdoa. Kalau tak pandai bahasa Arab, minta Tuhan balaslah kebaikan yang buat dengan aku. Itu dia. Jangan kita duk calung diri kita. Tak seterima hadiah daripada Tuhan. Tuhan suruh orang buat baik, tapi kita tak sebaik. Ini takut. Dengan sebab itu, janganlah kita menyakiti hati manusia. Sebab tu dalam syariat kita ni,
kita pergi ziarah orang sakit hari Jumaat. Saing tu rapat pula dengan kita ataupun pia-pia berkata. Masa Jumaat berkat. Tiba-tiba saing kita tu berasa tenang apabila kita ada di tepi dia. Syarat uzur kita tinggal Jumaat kan tunggu kawan gu ni. Syarat uzur. Dengan sebab apa? Semangatnya kita duduk tepi dia, ia dapat semangat, ia jadi segar. Tuhan kata tak semaya Jumaat pun tak apa, syariat kata tak apa, duduk sini. Allah. Sebab itulah terima kebaikan. We baik timur daripada hati. We berasa siaplah kepada orang. We berasa rahmat kepada orang. We berasa kata Tuhan tadi itu kehendak baik dengan kita. Jangan kita calon diri kita jadi orang yang tak terima kebaikan. Jangan. Tak boleh. Kalaulah kita tak terima kebaikan, ani wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ani hak takut. Kita buat tak molek, Tuhan balas support tu dah. Tak ada kurang walaupun sikit pun. Ni hak takut sekali. Nampak tu tak? Di setengah daripada ulama yang syarah kikut tu. Setengah ulama yang syarah kut ni. Syarah lagu mana? Tengok. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Ni. Dia selawat. Siapa dia? Allah kata i'tada. Menyakiti kita lah kalau kita kecek bahasa mudah tu. Di atas kita, mana menyanyai kita, maka hendaklah kita tindak ke balik terhadap dia. Ayat suruh lawan. Tu ayat ni suruh lawan. Setengah ulama yang tafsir kau tu. Boleh ada jalan. Bimithli ma'tada alaikum. Seumpama orang buat. Sekadar mana dia buat, kita balas sekadar tu. Jangan lebih. Tu cara dia. Ayat satu lagi Tuhan kata, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Siapa dia buat menzalimi terhadap kamu, maka hendaklah mung tu balas kelik sebagaimana dia buat terhadapmu. Tetapi Tuhan wari ayat di belakang, wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Tapi kalau kita sabar dalam arti kata kita tak ambil tindak ke balik, sedangkan kita kuasa nak ambil tindak ke balik, lahu khairul lis-sabirin. Lebih baik bagi orang yang bersabar. Baik sisi mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi kacamata manusia. Ini adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kita. Ni bukan mudah nah kita sebagai manusia nak sampai sini. Nak sampai sini bukan mudah. Tuhan royak lagi dalam Quran, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tengok. Siapa dia wi maaf dan islahkan, maka ganjaran itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak balas lagu mana serah Tuhan. Tengok. Dengan sebab itulah Allahu Jalla Jalaluh royak 3 ayat ni. Nabi pula main royak nak gapo lagi? Hadis sahih Muslim. Nabi kata, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwi illa 'izza." Allah. Dan tidaklah Allah Taala tambahkan terhadap hamba dia dengan sebab dia itu maafkan kepada manusia, malaikat kau tambah kemegahan, kekuatan. Bukan makna kata orang maaf ke orang ni orang bodoh, orang lekeh, orang mudah, orang yang tak ada akal fikir. Kita tak suka. Demo tu tak ada payah. Gitu dan gini. Dah bukan gitu. Ingatlah Nabi Muhammad bukan duk bodoh. Nabi Yusuf AS bukan duk bodoh. Orang hak lebih-lebih duk maaf kepada orang, bukan tak cidik, bukan tak ada akal fikir, tetapi dia ada Tuhan, ada agama. Kita terimalah kebaikan orang buat kita tu, terima kebaikan tu. Terutama dalam keluarga sendiri tu. Maaf. Nak gapo sangat, duk bubuk gapo sangat. Semua tadi itu benda yang tak
setanding, tak sepeting dengan perhubungannya di antara adik-beradik kita. Tak ada. Tanah sepitu, 2 pitu, seekar, 2 ekar, ia tak lebih mahal daripada adik-beradik kita. Tak lebih mahal daripada darah kita. Tak lebih mahal daripada keluarga kita dapat bahagia. Tak. Tapi dengan sebab dunia masuk banyak berdoa dengan hasutan tu hasutan ni, membawa pada manusia itu yang putus habis licin. Tak ada dok kira gapo dah. Buat baik setara mana pun tak nampak dah. Maka jagalah kita. Kita akan binasa dalam hidup. Tidak ada hari yang kita nak boleh kembali klik semula pula. Tak ada dah. Binasa dalam hidup. Karena fursah peluang tadi itu apabila lepas lah. Ia tak akan sama sekali nak boleh kita tarik balik. Sama sekali. Dengan sebab itu Tuhan ada royak kita. Percayalah. Pakallah Tuhan ada royak ni. Karena hidup kita berhajat kepada mugon ni. Kalau tidak, nascaya punah peraturan hidup. Maaf. Dan kita orang yang kena maaf, kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kata, dia maaf ke aku dah. Alhamdulillah Tuhan bukakan hati dia tu, dia tu maaf kepada aku. Sedangkan aku ni salah tak sesuai dia nak maaf kepada aku. Rasa dalam hati. Jangan berasa kata orang tu tak cidik sampai tu jadi maaf kita. Akan kena bertemu dengan ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ni Tuhan jamin. Hak ni hak kita takut sekali. Karena Tuhan apabila ia balas teruk sungguh. Tahulah bagi orang yang tahu, tak tahu bagi orang tak tahu. Ya balas nyanyo. Sebab tu orang yang sabar tunggu balas saya Tuhan, ya tak kena cemar tangi. Sebab apa Tuhan balas? Sebab mung tak molek. Sebab mung tak saya terima kebaikan daripada aku. Aku usaha nak mung tu terima. Bukakan hidayah hati. Orang yang muzalimi tadi itu maafkan mung, tapi mung tak berasa. Mung tak tergabar, mung berasa tak ada, berasa perasaan, tak ada hati, tak ada fikiran. Kalau bahasa Arab panggil laisa lakat dhamir. Tidak ada dhamir, tidak ada hati. Aku sendiri nak balas. Ni hak takut ni. Jangan buat main-main dengan apa hak Tuhan janji. Jangan. Kerana inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Janji Tuhan buat sungguh. Ada masa dia. Tuhan buat sungguh. Jangan duk berdaya dengan dunia sampai kat lupa apa hak Tuhan ada royak. Jangan. Baik ni satu nikmat besar hak Tuhan beri kita. Sifat orang baik dengan kita. Orang berasa hati nak rahmat kepada kita, berasa siap belah dengan kita. Kita kena pandai tengok hati. Mata kita wisapa kata gapo jadi gapo. Tengok molek, jangan ambil tabiat hak tak molek kita tu mari duk pakai. Jangan dak ambil suasana tarbiyah hak cemar-cemar hak tak kena tadi itu mari duk guna dengan orang yang Allah Taala bukakan hati dia maaf kepada kita sedangkan kita zalim dia. Jangan. Hak ni berat apabila Allah Ta'ala balas, maka tak habis. Pasal orang tua kata, kalau Tuhan balas, maka tak habis. Hak ni hak kita takut sama sekali. Dan dalam masyarakat kita ni banyak perkara-perkara hak kita sebut ni. Hak Tuhan ada royak ni banyak. Bukan perkataan amma. Hak Tuhan ada royak dalam Quran dia. Supaya nak kita itu hidup dengan cara tenang, cara selamat dan cara yang bahagia. Dengan sebab itu, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa dia maaf? Afa ni mana maaf? Dan beki. Ya manusia kita ni ya tak boleh nak pergi ya. Tak boleh nak pergi mana kan? Ya tak boleh kata tak salah, tak boleh ya manusia. Sehari ni ada kecek rasa tak sedap dengar. Ada percakapan yang lukakan hati.
ada perbuatan yang nak memunahkan perasaan dan sebagainya. Maka kita ni duk di antara afa wa aslaha. Tu yang hidup pe manusia. Kena hak tu raya, tak ada salah. We maaf, beki. We maaf, beki. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, tiap-tiap keadaan kena duk lah ni. Ni kita tak pegang we maaf kau orang apa dak, islah pun dak. Tak ada gapo bukan manusia. Pas hidup pe serabuklah tu. Susahlah, habis-habis susah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ganjaran dia di atas Allah Ta'ala. Mana di sisi Allah Jalla Jalaluh. Tuhan nak maaf. Tuhan nak ganjaran ke dia. Dan Tuhan suruh kita buat. Tuhan sendiri. Lepas tu ganjaran Tuhan Allah. Ada dalam tu kesihatan. Ada dalam tu ketenangan. Ada dalam tu apun dosa. Ada dalam tu kemewahan hidup. Ada dalam tu keluarga yang bahagia. Ada dalam tu pangkat. Ada dalam tu gapo banyak lagi. Hak tu hak boleh kita tengok masa kita duduk dunia. Pada sisi tu hak tu taruh pula. Tu wallahu bihi alim. Allah Taala lah yang tahu. Sebab tu dunia akhirat agama Islam yang nak kita duduk jadi seni. Tak sewu jadi susah. Sebab apa tu hewat lah tu. Innahu la yuhibbuz zalimin. Tengok dia tutupkan ayat dia kata innahu sesungguhnya Allah itu la yuhibbuz zalimin. Tuhan tak suka, tak kena kepada orang zalim. Orang zalim lagu mana? Mana orang buat baik tak jadi baik. Orang maaf kita faham kata dia mau bodoh. Orang hati luah kita kata dia tak ada pendirian. Ini orang tak baik. Mana orang zalim? Zalim ke diri lagu tu. Ada manusia lagu tu banyak. Sama adik-beradik kata awak mudah tak apa ambil lah kata. Nampak tanah bekah tu ambil lah tak ada. Ya ke? Nak lain pula. Tak cukup dengan tu, nak lain pula. Ini zalim. Bukan makna orang beri kepada kita tadi tu mana dia tak ada otak, tak ada akal fikir, tak. Tapi ya sebab dia kasih kita, dia adik kita, dia kakak kita, dia abang kita. Tu. Rahmat dia tu, kasih sayang dia terhadap adik-beradik tu, darah tular. Kita dak mikir sebab mana? Dak mikir kata dia ni dia tak ada otak, buat lagu mana pun tak apa. Bukan. Sebab tu Tuhan kata innahu la yuhibbuz zalimin. Tuhan tak suka pada orang yang zalim. Biar zalim, orang mikirlah tu. Orang maaf, demon ni bukan duk deng aku. Ya mak orang tak deng dia. Sebab apa? Tabiat jiwa cemah. Jiwa tak ada akhirat, jiwa tak ada Allah, jiwa tak ada agama. Cemah. Orang buat baik tak dapat baik. Waktu tak nak asah, mari ilmu nafsi lagi, ilmu tarbiyah lagi, ilmu lagi. Tuhan royak belum ada ilmu tu lagi. Bahkan ilmu nafsi, ilmu tarbiyah ambil lah Quran ni, ambil mana? Sebab Tuhan kata allamal insana ma lam ya'lam. Tuhan yang mengajarkan manusia benda manusia tak tahu. Tuhan tutupkan ayat ni. Hei manusia, Tuhan ni tak kena pada orang zalim dah. Kemudian jauh diri kita daripada zalim. Zalim banyak rasa. Zalim kepada diri. Zalim kepada Allah. Zalim kepada sesama makhluk. Hak payah sekali nak lepas, zalim sesama makhluk. Hak tu hak besar. Lepas duk jadi buku dalam masyarakat, ni hak zalim sesama makhluk. Nyambil tanah orang tu. Nyambil nya pakoh, nya rapah pangkat orang tu. Gitunya gini banyak. Hak ni kita pahal kata orang awak lagu tu dia tak akan buat, malaikat jiwa dia pahal kata dunia tu kekal bagi dia. Sedangkan dunia tak kekal bagi dia. Sedangkan dunia tadi itu tak ada jadi hak dia seorang, tak. Tetapi perasaan dia, gamak dia, jiwa dia hak tamak tadi itu
membawa kepada diri dia tu jadi umpama tu. Dengan sebab itu, kita sebagai orang Islam kena percaya hak Tuhan kita royak nah. Hak Tuhan royak ni dia nak kita boleh hidup di atas dunia jadi molek. Bahkan jadi bahagia hidup pe kita dan hidup pe orang sekelilingi kita dan hidup pe akhirat pula kita akan dapat bahagia juga. Sebab tu Tuhan kata innahu la yuhibbuz zalimin. Orang zalim tu, orang tak say we maaf, orang tak say islah, orang hati tak luah, orang hati tak bersih, orang tak terima kebaikan, Tuhan kata orang zalim. Dan Tuhan tak suka kepada orang yang zalimin. Maka orang zalim, orang yang tak jumpa dengan kejayaan hidup dunia maupun di akhirat nanti. Itulah sedikit daripada pengertian ayat Al-Quranul Karim kepada kita, supaya nak kata kita ni boleh mikir dengan ajaran Allahu Jalla Jalaluh daripada beberapa keratan yang kita ambil tadi, supaya nak kita boleh duduk di atas muka bumi ini. Apakah hakikat dunia, kita nak duduk lagu mana, diri kita ni siapa, kita nak pergi kana, ya jelas molek dah di dalam kitab Allahu Jalla Jalaluh. Sama-sama kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan tu bukakan mata hati kita, supaya kita boleh terima cahaya petunjuk hidayah daripada Quran ni, supaya kita boleh pakai dia dan boleh kita bersama-sama berjaya sekali dengan orang yang berjaya di kalangan nabi-nabi, rasul-rasul, para awliya, para syuhada dan sebagainya. Pada akhir ni, janganlah kita terlupa, sama-sama kita membantukan pengajian kita dengan tenaga, dengan doa, dengan harta benda, supaya kita itu dapat sekali di dalam syurga. Itulah harapan kita yang tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekadar inilah sahaja pada pagi mulia ini. Kita akan sambung pengajian kita pada hisah yang lagi akan datang biiznillah ta'ala. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna bil Qur'an. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.